Apabila kita menyebut mengenai pendidikan di negara kita, pasti ramai yang akan terfikir sekadar bersekolah hanyalah untuk belajar ilmu buku teks semata-mata. Namun, jika saya diberi peluang untuk membahaskan perkara ini, saya akan mengkaji dan menceritakan mengenai kesemua aspirasi yang telah dibuat oleh kerajaan Malaysia, iaitu murid bukan sekadar menuntut ilmu, malah membina jati diri dan pengalaman selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan Didik TV bersama saya Ishraf Haziq bin Ahmad Tarmizi, seorang pelajar IPG Kampus Tun Hussein Al. Jadi kali ini kita dalam segmen pendidikan di negara kita, iaitu Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita merentas ruang dan masa yang kita ada untuk mempelajari dengan lebih lanjut mengenai pembangunan pendidikan di negara kita. Okey, jom. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Jadi, pendidikan ini adalah untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Jadi, mengapa perlunya insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif ini? Kerana KPM telah meletakkan garis panduan kepada kita semua untuk melahirkan model insan yang bertaraf antarabangsa, yang mana telah ditetapkan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Jadi pelan ini dibangunkan selama 13 tahun daripada 2013 hingga 2025. Pelan ini telah mengambil kira daripada beberapa pelan yang telah dinyatakan sekitar berpuluh tahun dahulu, yang mana iaitu Laporan Razak, Laporan Rahman Talib dan sebagainya. Jadi hasil daripada kesinambungan dan pengalaman yang ada pada kesemua pelan pendidikan itu, maka terhasillah sebuah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, mari kita lihat dan dengar beberapa pendapat yang telah saya lakukan kajian ke atas beberapa orang mengenai pembangunan pendidikan di Malaysia. Okay, jom. Okey, sekarang ni saya bersama saudara Hazim. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara Hazim. Ya, saya. Apakah pendapat saudara mengenai pembangunan pendidikan di negara kita? Okey, terima kasih kepada saudara Ishraf. Yang mana soalan itu agak menarik bagi saya. Sekiranya kalau kita perhatikan pembangunan pendidikan pada zaman dahulu, ia lebih kepada berpusatkan kepada pondok, kan? Dan hanya golongan yang tertentu sahaja yang diberikan pendidikan. Selepasnya adanya zaman pondok, sekolah pondok, wujudnya sekolah Inggeris, kan? Sekiranya kalau macam zaman dulu, kalau kita perhatikan, bukan semua orang yang dapat pendidikan. Maksud saya kat sini, sekiranya keluarga tu rasa anak dia tu tak mampu nak hantar anak pergi sekolah, dia akan suruh anak dia pada usia muda untuk bekerja terus. Yang ini kerja jadi nelayan, tolong buat toreh getah. Jadi kalau sekarang ni, kalau kita lihat pembangunan pendidikan, yang mana kalau kita perhatikan secara menyeluruh, yang mana pendidikan ni diberikan kepada semua pihak, semua orang. Kiranya tak kisahlah anak tu ada problem dari segi autism, ada penyakit, kan, ada kurang upaya, semuanya akan diberi pendidikan yang sama rata. Okey, sekarang ni tambahan pula bagi saya berkenaan dengan peranti siswa itu merupakan satu
contoh yang terbaik yang telah dibuat oleh kerajaan, yang mana kalau kita perhatikan peranti siswa ni sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar dan para pendidik. Kat situ bagi saya dia memudahkan untuk para pelajar untuk mengakses pendidikan pada zaman sekarang. Itu saja bagi saya. Okey. Terima kasih Saudara Azim. Jadi pendapat tu bagi saya pendapat yang sangat bernas. Daripada itu, setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, sekarang kita akan pergi kepada responden yang seterusnya, iaitu Saudara Ilman. Okey. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Sihat alhamdulillah. Okey. Saya datang ni ingin bertanya satu soalan lah kepada saudara. Boleh ke? Boleh. Saya ingin bertanya mengenai pembangunan pendidikan di negara kita. Okey, bagi saudara Ilman, apa yang saudara nampak pendidikan kat Malaysia ni yang dulunya tak ada tapi sekarang ni dah ada? Okey, boleh berikan sedikit pendapat? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertamanya saya sebagai student lah yang saya paling nampak jelas kontrak antara dulu dan sekarang ni adalah dari segi penggunaan teknologi lah kan. Kalau macam dari dulu kita pakai cara lama, kita pergi sekolah, pergi baca buku macam tu je. Tapi sekarang ni lebih meluas, kita nak dapatkan suatu ilmu tu macam kita boleh dapat daripada internet. Pergi tuition pun sekarang, tuition pun boleh online. Macam kita dulu COVID dulu kan, kita belajar online. Betul SPM enggak kan? Betul lah pendapat saya. Okey. Ilman bagi pendapat yang sangat bernas. Okey, setakat itu saja pertanyaan saya pada hari ini. Terima kasih saudara Ilman atas meluangkan masa sekejap saja. Terima kasih. Terima kasih saudara. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menerangkan mengenai aspirasi pendidikan negara. Jadi selaras dengan teras dalam falsafah pendidikan kebangsaan, negara perlu melahirkan modal insan yang memiliki minda kelas pertama untuk menghadapi cabaran pembangunan ekonomi yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan inovasi. Modal insan yang dibangunkan perlu mempunyai keupayaan pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang unggul. Bersesuaian dengan matlamat pembangunan modal insan dihasratkan BPPM dengan visi untuk mentransformasikan pengajian tinggi dalam konteks menjadikan Malaysia sebagai hub kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. Jadi transformasi ini merupakan peletakan asas ke arah kegemilangan dan kelestarian pengajian tinggi merangkau tahun 2020 dan seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Dalam Pelan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah digariskan 5 aspirasi yang ingin dicapai. Pelaksanaan perubahan besar dilakukan terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk menanjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Yang pertama ialah akses kepada kejayaan. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua, setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hinggalah ke menengah atas menjelang tahun 2020. Untuk memenuhi hasrat tersebut, individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih. Seterusnya ialah equity untuk semua murid. Penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender dan tempat akan dapat memastikan hak kesaksamaan pendidikan untuk semua. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Latar belakang sosioekonomi masih menjadi penyebab jurang equity yang paling besar. Mendapatkan jurang sosioekonomi dan antara bandar dengan luar bandar dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah.
Tiga aspek yang dikenal pasti sebagai penyebab kepada kewujudan jurang ekuiti, iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan amanah pelajar miskin, iaitu KWAPR. Seterusnya kita beralih pada memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, yang kaya dengan keunikan yang pelbagai. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik. Murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Maka perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Kesefahaman yang terbina akan menjalin perpaduan, seterusnya membentuk kepada identiti nasional. Aspirasi seterusnya ialah kualiti standard antarabangsa. Tidak dapat dinafikan bahawa pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha dan tindakan. Sungguh pun begitu, pencapaian yang membanggakan ini menghadapi risiko secara relatif dan mutlak. Hal ini disebabkan sistem pendidikan negara lain telah dapat meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Jadi, aspirasi yang terakhir ialah pelaksanaan berkecekapan tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan pelaksanaan ini? Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka, pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Aspirasi murid yang pertama ialah pengetahuan. Setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan dan bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Murid juga perlu menguasai mata pelajaran teras seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. Mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan bagi melahirkan murid yang serba boleh. Pengetahuan yang diperoleh oleh murid diharap dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Pengetahuan yang diperolehi oleh murid diseimbangi dengan kemahiran pemikiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah dan kepimpinan serta disejajarkan dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Kurikulum ditambah baik dengan memberi penekanan kepada pengajaran berpusatkan murid dan pengajaran berbeza, di samping turut memberi lebih penekanan kepada penyelesaian masalah, tugasan berasaskan projek, memperkemas mata pelajaran atau tema dan melaksanakan pentaksiran formatif. Aspirasi yang kedua ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Adalah menjadi aspirasi pendidikan negara agar setiap murid perlu mempunyai semangat yang ingin tahu dan belajar untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat. Murid mampu menghubungkait pelbagai pengetahuan dan mampu membina pengetahuan baharu seperti
yang dikehendaki dalam ekonomi berasaskan pengetahuan. Justru itu, setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang menggalakkan murid untuk berfikir. Seterusnya ialah kemahiran memimpin. Jadi kepimpinan ni boleh ditakrifkan dalam pelbagai aspek yang berbeza. Kepimpinan boleh didefinisikan dalam pendidikan sebagai keupayaan mempengaruhi, memotivasikan, mengubah sikap dan tingkah laku subordinate seperti guru, staf dan pelajar supaya dapat melaksanakan aktiviti atau program yang telah ditetapkan bagi mencapai matlamat sekolah. Okay, aspirasi yang seterusnya ialah kemahiran dua bahasa. Jadi dalam kemahiran ini, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan Malaysia. Ini memberi peluang kepada semua murid untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan di samping bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Keadaan dan senario dalam negara serta dunia amnya pada masa sekarang sudah berubah kerana penguasaan dalam bidang sains dan teknologi akan menentukan survival sesuatu bangsa. Bagi menguasai bidang sains dan teknologi, penguasaan bahasa Inggeris yang baik amat penting sekali kerana kebanyakan bahan bacaan adalah dalam bahasa Inggeris. Justru, penguasaan bahasa Inggeris di peringkat sekolah rendah perlu diberikan penekanan. Seterusnya ialah aspirasi etika dan kerohanian. Jadi, setiap murid ini perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Sistem pendidikan yang berkesan akan dapat mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi yang kritikal dan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul. Jadi, penekanan ini diberikan kepada setiap murid dengan mewujudkan satu set prinsip termasuk nilai bersama yang kokoh serta didukung oleh semua rakyat Malaysia, iaitu yang pertama ialah kerohanian, mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup serta mendukung standard moral yang tinggi. Yang kedua ialah integriti, iaitu mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Yang ketiga ialah tanggungjawab sivil. Ini bermaksud bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar dan memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Seterusnya ialah identiti nasional. Jadi rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bagi terhadap identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira latar belakang etnik, taraf sosioekonomi atau tempat harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Bagi mencapai matlamat identiti nasional ini, murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima, menghormati orang lain dan mempunyai semangat kekitaan. Setiap murid mesti memahami sejarah Malaysia, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah dan berkongsi aspirasi untuk masa depan Malaysia. Identiti nasional adalah berkait dengan asas kesetiaan atau patriotisme kepada cita-cita bernegara yang luhur serta berkait rapat dengan jati diri sebagai warga negara Malaysia di mana usaha dan pengorbanan dilakukan dengan bijaksana demi kesejahteraan negara. Walaupun semua ini bukanlah mudah, tetapi itulah asas-asas perpaduan yang perlu dibina supaya tidak wujudnya polarisasi yang menjejas hubungan antara kaum. Seterusnya kita masuk kepada implikasi terhadap guru. Jadi banyak implikasi yang dapat kita lihat daripada PPPM ini. Jadi guru ini adalah merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan dan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM iaitu 2013 hingga 2025. Jadi transformasi pendidikan negara memerlukan guru berperanan memastikan generasi muda diberikan
pendidikan berkualiti seiring pendidikan di peringkat global. Melalui pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran kritikal abad ke-21 sejajar dengan FPK akan dapat dilahirkan. Standard kualiti pendidikan Malaysia dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia memberi implikasi kepada guru dalam beberapa aspek seperti berikut. Okey, yang pertama, implikasi terhadap guru adalah pembangunan profesionalisme guru. Jadi guru ini perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Guru harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan bagi memastikan diri mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Guru hendaklah mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah dalam usaha memastikan setiap murid belajar sesuai dengan kemahiran abad ke-21. Ini penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang mendorong setiap murid yang pelbagai kebolehan mampu mencetuskan idea yang baru dan berupaya menyelesaikan masalah. Guru perlu saling bekerjasama dalam menangani isu dan berkongsi amalan terbaik. Guru harus bersifat terbuka kepada pembelajaran dan cara bekerja yang baru. Guru harus menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Aplikasi yang seterusnya ialah kemahiran teknologi. Jadi, anjakan transformasi ketujuh dalam PPPM iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah harus disambut dengan minda positif oleh guru. Dalam PPPM, dalam satu penanda aras dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan iaitu NETS, memerlukan semua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudah cara dan mencetuskan pengalaman pembelajaran. Kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Guru juga perlu mereka bentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentaksiran yang autentik. Guru hendaklah menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks dan membangunkan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi. Jadi, implikasi terhadap guru yang ketiga ialah mempunyai wawasan. Dalam konteks merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM ini, guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Sekiranya murid berupaya bersaing di arena antarabangsa, maka guru seharusnya terlebih dahulu perlu mencapai standard tahap global agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM. Okey, implikasi yang terakhir bagi terhadap guru ini ialah menjadi suri teladan. Jadi, guru ini perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid, seperti mana yang ada dalam hasrat PPPM. Hasrat itu telah diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan ini tentunya menjadi keutamaan untuk membangunkan murid secara holistik. Generasi hari ini bakal mewarisi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran hebat, dari kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi hinggalah kepada konflik pembangunan.
penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Jadi kita telah berada di penghujung rancangan. Alhamdulillah banyak perkara dan input yang dapat kita belajar hari ini mengenai aspirasi pendidikan dan juga implikasinya terhadap guru, terutamanya kepada saya dan juga rakan-rakan saya sebagai guru pelatih di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On ini. Jadi diharapkan semua dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita belajar tadi untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan agama, bangsa, masyarakat, keluarga dan negara. Jadi setakat itu saja daripada saya, Ishraf Haziq bin Ahmad Tarmizi, pelajar PPISMP tahun pertama semester kedua, option pendidikan Islam IPG Campus Tun Hussein On. Kembali lagi kita ke Sri Pentas.